Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan usia kita. Dan masih lagi pada malam ini kita diberi kesempatan dan kelapangan waktu serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi berhimpun bagi sama-sama menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya sekali lagi meneruskan pengajian kuliah maghrib kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada muka surat 397. Baik. Thumma qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Strategi musuh-musuh Islam menghadapi al-ikhwanul muslimin. Yang mana sekarang ni kita tengah membahaskan bab yang ke-12. Bab yang kedua sebelum berakhirnya perbahasan kitab kita, kitab strategi musuh menentang Islam. Yang mana bab yang ke-12 ini menceritakan kepada kita antara strategi yang dilakukan oleh musuh Islam adalah dengan menghapuskan gerakan-gerakan Islam yang berada di dalam mana-mana negara bukan Islam. Jadi seperti biasa apabila penulis ini merupakan warga negara Mesir, beliau menceritakan kepada kita tentang keadaan yang berlaku kepada gerakan Islam di Mesir dan diketahui umum iaitu gerakan Ikhwanul Muslimin. Maka pada malam ini kita nak sambung setelah mana kemunculan Ikhwanul Muslimin tersebut dan kesan-kesan yang telah ditinggalkan ataupun kesan-kesan yang berlaku kepada masyarakat Mesir dengan kemunculan ataupun dengan kebangkitan gerakan Ikhwanul Muslimin tadi, maka musuh-musuh Islam merancang strategi untuk berdebat dengan kumpulan Ikhwanul Muslimin tersebut. Dan malam ini kita ingin membahaskan tentang apakah strategi musuh-musuh Islam menghadapi Ikhwanul Muslimin di Mesir. Maka strategi yang dilakukan oleh musuh Islam ialah dengan melahirkan perasaan ragu terhadap tujuan penubuhan Ikhwanul Muslimin dan menjerumuskan jemaah ini ke kancah konflik dengan pihak pemerintah. Jadi perkara yang dilakukan atau strategi yang dilakukan oleh musuh untuk menghadapi kebangkitan ataupun kemarakan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang mana ianya mendapat tempat di kalangan masyarakat Islam di Mesir pada ketika itu, maka perkara pertama yang dilakukan oleh mereka adalah mewujudkan perasaan ragu terhadap tujuan penubuhan Ikhwanul Muslimin. Dia wujudkan satu perasaan tasykik kepada masyarakat Mesir, apa objektif Ikhwanul Muslimin yang sebenar. Seperti yang kita telah bahaskan pada perbahasan yang lalu, bahwasanya Ikhwanul Muslimin ataupun kita sebut jemaah Ikhwan ini dibangunkan adalah tidak lain dan tidak bukan untuk menegakkan din dan juga daulah. Nak menegakkan ataupun nak mendirikan semula agama yang ini mengajak umat Islam supaya kembali beramal dengan
Islam dalam arti kata yang sebenar. Beramal dengan Islam mengikut yang sepatutnya diamalkan oleh kita, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dalam arti kata menghayati dan mengamalkan segala titah perintah Allah yang bersangkutan dengan Islam, baik daripada segi ibadatnya, muamalatnya, munakahatnya dan jenayatnya. Maka itulah tujuan utama ditubuhnya jemaah ikhwan tersebut. Begitu juga yang keduanya, antara objektif penubuhan itu tidak lain dan tidak bukan adalah nak mengembalikan daulah Islamiyah. Setelah mana daulah Islamiyah itu dijatuhkan atau digulingkan pada tahun 1924, bagaimana kerajaan Turki Osmaniyah telah pun bertukar ataupun ditukar daripada khilafah Islam kepada sistem pemerintahan sekular di bawah tangan Mustafa Kamal Atatürk. Jadi ini dua objektif utama penubuhan jemaah Ikhwanul Muslimin tadi. Maka musuh cuba meragukan masyarakat Mesir di atas tujuan penubuhan ikhwan itu ataupun jemaah Ikhwanul Muslimin tersebut. Itu bab yang pertama. Manakala yang kedua pula menjerumuskan jemaah ini ke kancah konflik dengan pihak pemerintah. Dalam arti kata melaga-lagakan jemaah ikhwan ini dengan pemerintah yang sedia ada di Mesir. Kalau tak belaga pun memang belaga pun. Sebab apa yang dibawa oleh pemerintah adalah berlandaskan kepada sistem sekular. Tapi yang diperjuangkan oleh ikhwan adalah berlandaskan kepada sistem Islam. Maka inilah antara dua strategi yang dilakukan oleh musuh bagi menghadapi jemaah ataupun gerakan ikhwan di sana. Maka musuh-musuh Islam menghasut pihak pemerintah supaya membubar dan menghapuskan jamaah al-Ikhwanul Muslimin. Jadi nak abang kata adalah tali barut, pok-pok musang berbulu ayam, gunting dalam lipatan, api dalam sekam, tak pun pok-pok kapiak sendiri yang memang buat provokasi kepada pemerintah supaya apa? Mengharamkan gerakan atau menghapuskan jamaah Ikhwanul Muslimin. Dia kata kalau biar pok-pok ni mau tahu. Korang kedua sila kita berdakwah. Kan? Biar saja kumpulan ni bergerak, dia akan memberi kesan dan impak kepada pemerintah Mesir pada ketika itu. Maka pada tahun 1935 Inggris telah menyatakan kepada Perdana Menteri Al-Nuhas rasa takut mereka terhadap harakah Al-Ikhwanul Muslimin dan mengesyorkan supaya jamaah itu dibubarkan. Tahun 1935 tolak dengan 1924, baru 11 tahun selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah. Nah, abang kata bila gerakan Ikhwanul Muslimin itu mendapat tempat di hati masyarakat Islam di Mesir khususnya pada ketika itu, ia mendatangkan kegerunan kepada pihak Inggris yang berada di sana. Lantaran menyeru kepada Perdana Menteri Mesir pada ketika itu An-Nuhas untuk mengharamkan atau membubarkan kumpulan Ikhwanul Muslimin tersebut. Sebab apa? Inggris sudah pun dapat menangkap dan melihat akan keberbahayaan kumpulan itu kepada keadaan yang dibawa oleh mereka. Bagaimanapun beliau yang Perdana Menteri Mesir tidak tunduk kepada permintaan ini. Okay. Nah, abang kata walaupun dia diminta oleh Inggris, tapi dia tak tunduk pada perkara tersebut. Sebab apa? Sebab mungkin di sana ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Itu Islam sama Islam ni dia ada lah sikit. Dia punya toleransi tu. Okey, tipu memang tipu juga, tapi taklah tipu teruk sangat. Okey, jadi nak abang kata berlandaskan kepada cerita yang disebut dalam kitab ni, Perdana Menteri Mesir
tak menerima permintaan yang diminta oleh Inggeris supaya membubarkan jemaah ataupun gerakan ikhwan pada ketika itu. Okey, manakala dalam tahun 1941 Inggeris sekali lagi mengesyorkan kepada kerajaan pimpinan Hussein Sirri supaya menghapuskan jamaah ini, tetapi Hussein juga menolak. So nak apa kata? Musuh memang dah rancang supaya jemaah ikhwan ini dibubarkan. Tapi Perdana Menteri yang ada pada ketika itu, yang bertanggungjawab kepada masyarakat Islam di dalam negara Mesir, masih lagi tidak memperkenankan permintaan tersebut. Nah, Pak kata dalam hati ada jugalah perasaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Manakala pada tahun 1942 pula Inggris menghasut kerajaan parti Al-Wafdu supaya membubar jamaah Ikhwanul Muslimin dan menutup semua cawangannya. An-Nuhas yang menjadi ketua kerajaan pada masa itu tunduk kepada kehendak Inggris. Main tu 1942 tak apa. Bagaimanapun dia kata, tidak lama kemudian beliau menarik balik pendiriannya dengan membenarkan semua cawangan Al-Ikhwan dibuka semula setelah Syekh Hassan Al-Banna menggugurkan dirinya dari pencalonan ke Majlis Parlimen. So nak abang kata tahun 1942 memang berlaku sejarah pertama pembubaran ataupun penutupan jemaah Ikhwan di Mesir. Tapi negotiation dengan Hassanul Banna, yang mana Hassanul Banna tak mau bertanding. Untuk apa? Untuk Majlis Parlimen. Maksud kata tak bertanding pilihan raya mereka. Okay. Maka bila dia menarik diri, maka di atas tindakan tersebut seluruh cawangan dan gerakan pertubuhan ikhwan dibebaskan semula. Jadi bila kita baca, kita reti ya. Abang kata dia bagi pilihan sama ada Hassanul Banna nak bertanding dengan kami tutup semua jemaah ikhwan ni. Tak pun hang tak payah bertanding. Sebab tahu kalau bertanding menang. Betul tak? So hang tak bertanding, kami bagi boleh ikhwan bergerak. Ni kaedah orang yang berjuang. Okay. Tapi bila dia berjuang kerana Allah, bukan kerana diri dia, maka dia rela untuk tidak bertanding. Walaupun dia tahu kalau dia bertanding dia boleh menang dalam pemilihan Members of Parliament di Mesir, okay, Majlis Parlimen di Mesir, tapi dia menarik diri. Maka dengan tarikan ataupun dengan dia menarik diri daripada dicalonkan, maka seluruh gerakan ikhwan dibenarkan semula untuk bergerak di Mesir. Setelah itu mereka cuba menimbulkan konflik antara Raja Farouk dan Ikhwanul Muslimin. Okay. Mereka menerangkan kepada Raja Farouk, Syekh Hassanul Banna ini menjadikan Al-Quds sebuah kerajaan Islam baru. Syekh Hassanul Banna ingin menjadikan Al-Quds sebuah kerajaan Islam baru yang akan membuka kota-kota dan menyatukan seluruh dunia Islam. Tidak seorang raja pun yang akan memiliki kerajaan maupun kekuasaan di waktu itu. Okay. So masa itu Mesir ada lagi sistem beraja, Raja Farouk. Jadi dah mereka tak boleh makan untuk menutup segala cawangan dan juga membubarkan pergerakan ikhwan. Dia pergi cucuk raja pula. Okay. Dia kata Hassanul Banna ingin untuk menubuhkan daulah Islamiah yang baru di Quds. So bila daulah Islamiah ni terbina, tertubuh, bangkit semula, maka sudah tidak akan ada lagi sistem beraja. So Raja-Raja Farouk pun tak jadi raja lah. Tinggal Farouk saja, raja tak ada. Lihat ni, bawah ni yang dia cucuk raja pula. Maka dari sini dia kata, wujudlah konspirasi besar yang menggabungkan Inggris, Raja Farouk dan juga kerajaan yang memerintah waktu itu di bawah pimpinan Mahmud Fahmi Al-Naqrashi, Ibrahim Abdul Hadi dan naibnya. So nak abang kata bila gerakan Islam ataupun gerakan Ikhwanul Muslimin ni dah mendapat tempat dalam masyarakat Islam Mesir. Okay. Lepas tu dicucuk pula oleh Inggeris ni, maka berlakulah konspirasi bagi tiga pihak tersebut. Yang pertama Inggeris, yang kedua Raja Farouk, dan yang ketiga disebut dekat sini kerajaan yang memerintah pada ketika itu yang dipimpin oleh Mahmud Fahmi Al-Naqrashi untuk menjahanamkan ikhwan. Jadi nak abang kata tiga-tiga golongan ini
bersatu atas dasar apa? Kepentingan masing-masing, dan sanggup untuk menjahanamkan gerakan Islam demi matlamat dunia mereka. Ini benda yang kita kena faham. Jadi nak kata dia cerita dekat kita bagaimana keadaan tersebut berlaku, tidak lain dan tidak bukan demi untuk mempertahankan kuasa, demi untuk terus kekal berkuasa. Maka apa saja sanggup dilakukan oleh mereka yang ingin mengekalkan kekuasaan tersebut. Itu yang kata sejarah berulang. Sebab itu tak payah heran. Sebab itu dunia ni ada dua golongan ya, beriman dengan kafir. So pilihlah nak duduk dalam golongan mana. Jadi ni keadaan yang berlaku berlandaskan kepada apa yang dinyatakan oleh penulis ini kepada kita. Walaupun secara ringkas, tapi dia memberi gambaran yang padat kepada kita tentang keadaan yang berlaku di bawah ataupun kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir pada ketika itu. Manakala pada tahun 1948 Inggris telah memberi kata dua kepada Al-Naqrashi supaya membubarkan jamaah Ikhwanul Muslimin. Ini dapat dilihat melalui telegram yang dihantar oleh pemimpin tentera Britain di Mesir kepada perisikan Inggris. Teksnya berbunyi sebagai berikut. So tahun 1948 Inggris bagi kata dua ya. Nak bubar ataupun tidak berlandaskan kepada apa teks yang telah disebut. Kita tengok teks dia kata apa. Berkaitan dengan perhimpunan yang diadakan di Faid, satu nama tempat, 10 November tahun 1948, yang dihadiri oleh Raja Britain, pemimpin Amerika dan Perancis. Saya ingin memaklumkan kepada anda langkah-langkah yang perlu diambil melalui perantaraan kedutaan Britain di Al-Qahirah untuk membubarkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Dia abang direct oi. Dia kata melalui perbincangan yang dihadiri sendiri oleh Raja Britain pada ketika itu, pemimpin Amerika dan Perancis. Mau buat kapiak belakang. Pemimpin-pemimpin dunia kafir. Yang mana berbincang dan bertemu di satu tempat pada tanggal 10 November 1948, yang mana hasil daripada pertemuan tersebut mengeluarkan satu perintah yang perlu diikuti oleh pemimpin Mesir, tidak lain dan tidak bukan untuk membubarkan pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Itu jadi pemimpin ni kita tak tahu apa yang mereka tahu. Jadi kita bukan tahu apa rahsia yang ada di sebalik rahsia. Rahsia di dalam rahsia. Tak ada. Tapi nak abang kata itulah kaedah dia. Inilah yang telah dilalui oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Maka pihak Inggris telah memaklumkan kepada pihak istana dan juga kerajaan tentang perancangan mereka. Kerajaan telah bersetuju dengan konspirasi ini. Perintah menggunakan kekerasan ketenteraan dikeluarkan untuk membubarkan Ikhwanul Muslimin. Yang tu yang tak tahu. Nak abang kata bila mereka tak boleh nak bersemuka dengan gerakan tersebut, maka konspirasi dilakukan, maka kebenaran diberikan oleh pihak pemerintah. Untuk apa? Untuk menggunakan kekerasan ketenteraan. Yang tu yang tak tahu. Padahal orang pimpin pun tak buat apa pun, apa pun tak bawa. Tapi provokasi itu dibuat. Akhirnya gas pemedih mata ditembak ataupun dilepaskan. Contoh. Tak faham, faham apa tapi faham. So nak kata dia punya modus operandi sama lah. Cuma yang ni dia sebut kekerasan tentera itu diambil guna ataupun diambil pakai. Untuk apa? Membubarkan Ikhwanul Muslimin. Dah suruh cara elok tak boleh. Rundingan tak mampu untuk dicapai. Inilah yang digunakan oleh kerajaan ataupun pemerintah Mesir pada ketika itu, menggunakan kekerasan tentera. Menangkap para anggota Ikhwanul Muslimin, merampas harta, syarikat, yayasan dan segala aspek yang berhubung dengan Ikhwanul Muslimin pada ketika itu. 1948, kita merdeka pun tak lagi. Mereka berjuang dah. Mereka faham? Yang ni berjuang dah. Kita merdeka pun tak lagi. Lepas tu nak bersembang kemas cara nak berjuang. Orang berjuang awal lagi. Kita baru boleh zikir la ilaha illallah ya. Orang berjuang dah. Boleh faham? So benda-benda lagu ni yang kita nak kena faham dalam hidup ni.
Kita baru nak minta tanda tangannya, orang kena gas pembedih mata dah. Sorry, bising. Jadi, okay, inilah pengalaman hidup. Okay, jadi nak abang kata ni benda yang kita kena faham. Ini yang berlaku kepada gerakan Ikhwanul Muslimin tersebut. Okay, walaupun benda itu berlaku di Mesir, sejarah akan berulang. Kita tak tahu bila, keadaan, tempat dan di mana. Okay, tapi sejarah akan berulang. Sebab sunatullah ni lagu tu je. Okay, di mana ada orang melakukan kemaksiatan, akan ada orang yang menegakkan kebenaran ataupun mencegah kemungkaran. Di mana ada orang nak menegakkan kebenaran, sudah pasti akan ada tangan-tangan yang cuba untuk menjahanamkan perkara tersebut. Sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj, perkara pertama yang dilalui oleh Nabi dalam peristiwa Isra' tadi, perjalanan daripada kota Mekah ke Baitul Maqdis, apa dia? Diligat oleh jin Ifrit. Takkan yang tu pun tak ingat. Baru sambut sangat ya 27 Rejab. Dan ni baru berapa Syabannya. Kenapa tak buat sambutan? Bida'ah pula lagi. Tak. Okay. Subuh mula sekali yang dilalui peristiwa yang Nabi gambarkan kepada kita, yang Nabi ceritakan dekat kita apa dah? Jin Ifrit ligat bro. Dan okay. Nah, abang kata itulah keadaan yang akan kita lalui, yang akan kita tempuhi apabila kita menjualkan diri kita untuk berkhidmat, berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Pasti akan ada halangan, pasti akan ada cubaan, pasti akan ada orang yang akan cuba menghalang perkara tersebut. Itu sunatullah. Itu yang nak kena buat preparation tu. Itu yang pergantungan dengan Allah Ta'ala tu kena kuat. Ni semayang tarawih pun segan. Ni bukan masjid ni. Masjid ni rajin ni. Lah apa pecah doa kan. Masjid ni satu, masjid ni satu. Masjid tu pun tengok tadi bersinar elok kan. Masjid simpang 3 taitong. Masjid 3 taitong. Simpang 3 clean kan. Sana taitong, situ clean. Elok kan. Masjid mereka pun bersinar elok kan. Bagus lah. Okay. Sebab masjid ni tempat untuk kita berkumpul, menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bila masuk masjid, whatever fahaman kita tak didoa. Yang kita duduk sembang ni semua perkara yang bersangkutan dengan agama ni. Okay. Ada kalanya masuk sikit belah politik kepartian kita, ada kalanya cuit sikit politik kepartian kawan. Itu biasa. Sebab agama ni kaedah dia betul-betul. Salah-salah. Bukan kita kempen parti politik kepartian dalam ni. Kita tak nak sembang pun buat politik kepartian. Kita bersembang apa yang Tuhan nyatakan berlandaskan kepada Islam. Politik siapa kena, tak kena. Maksudnya tu sensitif sangat macam mana? Baik yang buat betul. Jadi nak abang kata ni benda yang kita kena understand. Okay? Jadi benda ni berlaku dah kepada gerakan tersebut. Yang mana kekerasan anggota tentera digunakan. Bukan takat kekerasan tersebut digunakan, bahkan penangkapan kepada para anggota juga dilakukan. Merampas harta syarikat, yayasan dan yang sama waktu dengannya. Artinya seluruh jentera kerajaan dikerahkan untuk melakukan konspirasi tersebut. Di mana ni? Di Mesir. Dia cerita kat kita ni. Okay, bukan dalam negara kita. Negara kita tak sampai negara ni. Cuma tembak je, mati pui. Itu hikmah. Okay. Jadi nak abang kata ni keadaan yang berlaku. Yang peliknya kata penulis kitab ini, mereka tidak pula menangkap pemimpin jamaah Syekh Hasanul Banna. Yang tak tahan tu dalam peristiwa ni, mereka tak sentuh langsung Hasanul Banna. Bahkan beliau dibiarkan bersendirian dengan dikepung oleh para perisikan kerajaan. Nak abang kata mabahis ataupun SB, Special Branch yang ikut dia. Tapi tak tangkap. Okay, itu dia panggil perisikan kerajaan, SB lah. Kita sini dia panggil Special Branch. Arab dia panggil mabahis. Mabahis bukan bukti intip. SB ya. Nak kata apa ni? Tak apalah, SB pun kerja dia. Kita nak kata apa dia? Cuba Tuhan takdir kita jadi SB. Kau pun kata kalau aku takut SB. Kau tahu lah siapa. Sebab SB orang bukan tahu. Dia undercover. Dia undercover. Bukan undertaker.
Okey, jadi nak kata mabahis dia yang duk ikut, SP saja yang duk ikut Hasanul Banna. Dia tak ditangkap, dia tak diapa-apakan, tapi pengikut-pengikut dia ditangkap. Syekh Hasanul Banna telah meminta kerajaan sama ada memenjarakan beliau, membebaskan anggota-anggota Ikhwanul Muslimin atau membuang beliau ke mana-mana benua Islam. Dia siap bagi tawaran dekat kerajaan lagi. Tangkap aku tak apa, bebaskan semua anggota-anggota aku. Tak pun lempaklah aku pergi mana-mana benua Islam. Lagi pergi lempak duk Pulau Seychelles lah jenuh. Dia minta tu dekat kerajaan. Okay. Yang menangkap dan mengepung saudara-saudara je. Okay. Tetapi membiarkan dia bebas begitu saja. Tetapi kerajaan yang zalim itu, dia penulis ni tulis ni. Tak aku sebut, dia tulis. Kerajaan yang zalim itu telah menolak permintaan beliau kerana mereka telah merancang satu peristiwa penting, iaitu pembunuhan Syekh Hasanul Banna itu sendiri. Itu yang tak ada. Rupa-rupanya dia berbiak dia tak tangkap dia, ada agenda yang lebih besar. Agenda untuk membunuh Syekh Hasanul Banna merupakan agenda utama di sebalik penangkapan kumpulan ataupun anggota-anggota Ikhwan Muslimin pada tahun 1948 tersebut. Maka pada pada 12 hari bulan Februari tahun 1949, iaitu pada malam hari jadi Raja Farouk, polis rahsia ataupun SP di bawah arahan Ibrahim Abdul Hadi dan Raja Farouk sendiri telah melepaskan tembakan ke arah Syekh Hasanul Banna. Okay, 12 Februari 1949 itu tarikh dia kena tembak. Okay, di depan pejabat Ikhwanul Muslimin. Yang tuan-tuan boleh masuk dalam Google search cerita Hasanul Banna. Ceritanya cukup menyayat hati. Okay, diceritakan bagaimana Pok dia sendiri melihat keadaan tersebut berlaku. Ni dia akan cerita kat kita lagi ni. Bila hantar pergi hospital, doktor, nurse semua tak dibenarkan untuk memberi rawatan kepada Hasanul Banna. Mereka nak supaya darah itu mengalir kering daripada tubuhnya dan menyebabkan dia meninggal dunia di sini. Maka lantaran bapa dia pada ketika itu yang masih lagi hidup datang menyatakan sesungguhnya di waktu kecil Hasanul Banna, suatu ketika aku pernah tinggalkan ia di rumah, dalam buaian dia tidur. Okey. Waktu dia tidur dalam buaian tu, pak dia keluar. Bila pak dia masuk, ada ular tedung tengah duduk di atas kepala dia. Ular tedung. Okey. Maka bapa dia tidak mampu untuk melakukan apa-apa, hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, hanya Engkau lah sahaja yang mampu menyelamatkan anak aku daripada patukan ular tedung tersebut. Lantaran ular itu menurunkan dirinya lalu keluar meninggalkan rumah. Okey. Tetapi hari ini kata bapa Hasanul Banna, mereka yang berada di kawasan ataupun di tempat ini lebih ganas daripada ular tedung tersebut yang sanggup membiarkan anak aku mati dalam keadaan tanpa diberi apa-apa rawatan. Yang kata orang berjuang tu. Faham? Ni benda yang dia cerita kat kita. Yang tu tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tersebut dalam cerita apa nama lengkap Hasanul Banna. Syekh Hasanul Banna tidak meninggal dunia di situ juga. Sebaliknya beliau ke Hospital Qasrul Ain untuk mendapatkan rawatan berikutan kecederaan yang dialaminya. So bila kena tembak, pergi ke Hospital Qasrul Ain dekat Bandar Kairah, dekat Pekan ataupun dekat ibu negara Mesir Kairah, Qasrul Ain dekat Abbasiyah kalau tak silap-silap saya lupa. So bila pergi hospital, apabila tiba di sana, kerajaan telah mengeluarkan perintah kepada pihak hospital supaya tidak memberikan rawatan kepada beliau, sebaliknya membiarkan berlaku pendarahan yang banyak sehingga beliau meninggal dunia. Hebat tak hebat manusia? Itulah yang dikatakan manusia. Itu yang Tuhan sebut tu. Tuhan sebut apa? Balhum adal kal an'am balhum adal. Yang kata manusia ni, bila Tuhan bagi mata tak mampu melihat, telinga tak mampu mendengar, hati tak mampu memandang. Kal an'am, ulaikal kal an'am kata Allah. Mereka inilah golongan-golongan yang diibaratkan, diumpamakan seperti binatang ternakan. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan tersebut. Nah, abang kata tahap manusia ni, bila Allah Ta'ala tak buka mata hati dia, dia jadi lebih teruk pada binatang.
Tapi kalau orang yang Tuhan buka mata hati dia, dia lebih hebat daripada malaikat. Itu yang kata kita yang bernama manusia. Peristiwa Isra' Mi'raj membuktikan keturunan manusia merupakan keturunan yang dimuliakan oleh Tuhan. Dengan mana Nabi diangkat ke suatu tempat yang tinggi untuk bertemu ataupun kita sebut bertemu ataupun untuk menyatakan kebesaran Tuhan pada malam tersebut. Jibril pun tak boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Lauh Mahfuz tak boleh pergi. Jibril kata kalau aku pergi bakar. Tapi batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata kita. So benda ni yang kita nak kena cari dalam hidup. Bagaimana untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang tenang. Yang mana Tuhan sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nabi kata yang kita duk mengaji, yang kita duk ramai, yang kita duk buat apa yang kita duk buat berlandaskan kepada titah perintah Allah Ta'ala hanyalah untuk melahirkan jiwa yang tenang. Ataupun dalam arti kata lain, untuk mengabdikan diri. Dalam arti kata lain, untuk memakrifatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nabi kata kita ni nak bagi makrifat diri kita dengan Tuhan. Bila kita kenal Allah, kita kenal kita. Itulah kita mengikut segala apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kita mentauhidkan Tuhan dalam apa jua keadaan. Itulah jiwa yang tenang. Redha di atas segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itulah bila kita baca kitab ni, kita akur dengan segala perkara yang telah Allah Ta'ala tentukan kepada batang tubuh yang bernama Hasanul Banna. Jadi nak abang kata ini keadaan yang berlaku kepada dia. Yang mana pihak hospital diarahkan supaya tidak memberikan sebarang rawatan kerana ingin melihat ia mati dalam keadaan pendarahan tersebut. Kerajaan juga melarang orang ramai mengiringi jenazahnya. Dia boleh buat dulu. Standard lah bro. Nak era apa lebih pada menatang. Lebih pada menatang ni tak boleh nak kias lah. Habis tu binatang pun tak lempar anak. Kita lempar, buat dalam tu sampah, buat dalam mangkuk jamban, buat dalam tempat flash ayak jamban tu. Mana ada binatang kejam yang ada ayak anak dia lagu tu dah? Ada. Tapi manusia buat. Rogol 38 orang, lembu pun seorang-seorang sekok-sekoknya. Mana ada sekawan lembu, rogol sekok lembu betina dah. Setakat aku tahu tak ada lagi ya. Ayam bapak pun tak boleh pergi. Kan? Mana ada ayam bapak keliling ayam betina sekok dah? Mana ada? Ada video krokodil. Ada. Tak tengok. Nanti bagi kasih tak tengok. Ayam bapak. Jadi nak apa kata orang ni Allah. Tak ada kata-kata yang mampu kita ucapkan melainkan perkataan Allah. Tapi tu bila kita mengaji tauhid, benda tu menenangkan jiwa kita. Sebab kita yakini apa jua yang berlaku menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita marah pun hanya based on syariat ya sebenarnya. Tapi hati kita tetap bergantung kerana ianya perkara yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Suluhi qadim tadi dia qadim lagi. Kita mengaji sifat 20 kan, sifat iradah Tuhan. Nah, abang kata apa yang berlaku ni hanya mengikut ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hasanul Banna mati dalam keadaan ini juga merupakan ketetapan daripada Tuhan. Kita tak tahu lagi kita nak mati ke mana. Tu yang kata mentauhidkan Tuhan, yang kata makrifatkan Tuhan. Yang ni yang Tuhan suruh kita mengaji ni. Ni yang Tuhan suruh kita berasa di hati ni. Ikut akal jahat sungguh lah mereka ni. Memang akal kata jahat. Memang syarak pun kata jahat. Itu kita tak boleh nak nafikan. Sebab itu kita berjuang berlandaskan kepada tuntutan syarak, berlandaskan kepada tuntutan syariat. Ni yang nak buat partition apa semua ni ikut kaedah fiqh ni. Kan? So nak kata inilah perjuangan kita. Tapi hati kita senantiasa bergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tiada satu kuasa pun yang mampu untuk mengubah ketetapan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.
Itu kaedah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jasadnya hanya diuruskan oleh ayahnya yang sudah tua dan kaum wanita. Oleh lelaki talibi. Hamba boleh bayar macam mana berbuat. Okay. Setelah itu dia kata, jamaah Ikhwanul Muslimin dibenarkan bergerak buat kali keduanya. So geng-geng yang kena tangkap tu semua ni dibebaskan semula. Harta-harta yang disisa hanya sisa pula, disita diberikan kembali. Maka dibenarkan untuk menjalankan aktiviti mereka seperti biasa. Kerana musuh menyangkakan kekuatan Ikhwanul Muslimin ada di batang tubuh Hasanul Banna. Inilah mentaliti orang-orang barat ataupun mentaliti orang-orang yang Tuhan hijab hati dia. Okay. Dia ada memandang kekuatan ni ada pada somebody. Okay. Padahal kekuatan ni bukan ada pada somebody. Kekuatan ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Tuhan boleh pilih siapa saja yang dikehendaki oleh dia untuk memperjuangkan kebenaran tersebut. Sebab itu kita tak heran. Sebab pemimpin ni patah tumbuh hilang berganti. Boleh erti? Yang penting ni kaedah kita bergantung dengan Allah Ta'ala. Bila pergantungan kita dengan Tuhan ni betul, betullah perjalanan dan perjuangan kita. Sebab pemimpin ni biasa patah tumbuh hilang berganti. Nabi pun mati. Takkan yang tu pun tak erti pun. Kalau Nabi pun mati, hak pemimpin-pemimpin lepas pada Nabi ni, lu fikirlah sendiri. 40 kali mati ya, dan tu je nak apa. Tapi musuh nampak kekuatan ada di batang tubuh Hasanul Banna. Tu yang dia takut dekat Hasanul Banna, sama dengan apa yang berlaku di dalam negaraku yang tercinta. Takut dekat somebody. Padahal bukan somebody itu penggerak keadaan tersebut, tetapi datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu batang tubuh kita ni boleh dipenjarakan, tetapi jiwa kita bebas merdeka seandainya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Sebab mereka bukan bergantung kepada zahiriah, tetapi pergantungan batiniah dan ruhiyah itu merupakan ataupun penyebab di atas kehebatan mereka tersebut. Jadi bila dia mati, gerakan Ikhwan dibenarkan berjalan seperti mana biasa. Jemaah berjaya menghimpulkan semula anggotanya dan dipimpin oleh Hasan Al-Hudaybi. Bagaimanapun konspirasi musuh-musuh Islam untuk menghapuskan jemaah masih tidak berhenti. So nak abang kata selepas kematian Hasanul Banna diganti oleh Hasan Al-Hudaybi, Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin. Selepas kematian Hasanul Banna. Sebabnya pakai mursyidul semua gerakan Islam ya. Bukan gerakan Islam, mana ada mursyidul dia ada. Ada. Tu yang aku belajar di Mursyidul Ampah tu. Kan? Sebab yang tu ada mursyidul. Tak lain mana ada mursyid. Dia kata mursyid ni pembimbing. Okey. Tu dia panggil mursyid. Yang membimbing kita ruhi dan juga jasmani. Jadi nak abang kata dia ganti oleh Hasan Al-Hudaybi. Tapi konspirasi musuh masih tidak berhenti di situ. Ini keadaan yang berlaku. So kita relate lah dengan keadaan dalam mana-mana negara umat Islam, termasuklah negaraku yang tercinta. Cuma kita tak sampai level sampai teratu lagi lah. Itu yang saya sebut di Malaysia ni, gerakan Islam yang memperjuangkan objektif din dan daulah hanyalah Parti Islam se-Malaysia. I'm sorry to say. Hak lain tak ada lah. Hak lain duk adinnya, duk ajar kita main semayang. Bagus lah, bukan kata tak bagus, bagus. Hanya bang kata aku anti pula. Otak seluk ni payah. Kan? Ajak kita main semayang, ajak kita main zikir. Okay? Bagus, bukan kata tak bagus. Kaedah gerakan Islam lagu tu tak memberi apa-apa kesan kepada pemerintahnya memerintah. Tapi itu dia tak heran, nak pergi dakwah mana pergi, nak masuk negeri mana masuk. Okay. Kesan dakwah tu tetap ada, tapi Islam bukan sekadar adin, ia juga memerlukan kepada ad-daulah. Yang ada hanyalah Parti Islam se-Malaysia. Di Malaysia ni gerakan Islam. Batas satu lagi gerakan kebangsaan. Mana ada disebut gerakan Islam, yang tu kena erti. Bagak-bagak balik belakang dah depan aku ni. Takkan tak erti ikut. Satu yang tak boleh duduk sekali tu. Sebab apa? Perbezaan daripada segi dasar perjuangan.
Ni sampai dasar perjuangan pun tak tahu pun nak sembang politik juga. Payah cerita. Tu yang orang sembang I, dia kata D. Aku sebut I, dia abang F. Tu nak sembang macam mana? Jadi benda-benda lagu ni semua merupakan perkara yang kita kena faham. So sejarah akan berulang. Dan benda itu tidak mustahil berlaku kepada gerakan-gerakan Islam di mana-mana dunia Islam yang lain, seandainya ia memberi impak dan kesan kepada sistem pemerintahan negara tersebut. Itu yang dipaduk seriau dengan gerakan Islam. Tambahlah pula mendapat tempat yang hebat. Kalau di Malaysia, sinario politik kita semua pegang tirah. Kepercayaan warga Melayu Islam khususnya memihak kepada parti yang memperjuangkan Islam, yang mana dasarnya juga berteraskan kepada Islam. Berarti generasi Y macam aku confirm, I'm sorry to say. Jadi nak habaq kata sebab apa? Kerana ianya merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda inilah yang berlaku di Mesir. Kita tengok pula Ikhwanul Muslimin dan revolusi. Telah kami jelaskan kata penulis kitab ini sebelum ini. Organisasi Ikhwanul Muslimin telah sampai ke peringkat melibatkan diri dalam sektor ketenteraan, sehingga kan pegawai-pegawai pembebasan yang mengadakan revolusi mempunyai hubungan erat dengan jamaah Ikhwanul Muslimin. Nak kata Ikhwan ni dia latih dia punya anggota dia sampai kepada latihan ketenteraan. Okey. Kita tak sampai latihan ketenteraan lagi, baru duduk silat ya boleh lambat lagi lah nak bangsa Malaysia ni. Memanglah ada unit amal tu semua, taklah pegang-pegang senapang lagi tak lagi. Jadi tapi self defense, jaga jalan tu kira latihan tu. Right? Tapi Ikhwanul Muslimin sampai kepada latihan ketenteraan. Sebab depa pula bila sebut dia panggil apa nama tu? Khidmat negara. Okey, orang sebut apa tu khidmat negara? Lupa orang. National service. Okey. Memang depa yang mana umur 18 ke atas dia kena masuk khidmat negara. Yang memang depa ditrain berlandaskan kepada latihan tentera. Kita pun ada khidmat negara ya. Kan? Camp Cyrus pun ada dekat situ, kat rumah aku ya, bukan jauh pun. Cyrus kat camp bar dah. Pegang senapang tak pun, tak tahu. Pegang senapang? Tak masuk kan, tak tahu. Tapi kalau negara-negara lain memang, especially Mesir memang, siapa lepas 18 memang kena masuk national service, memang diajar untuk pegang senapang. Sebab mereka kan negara ketenteraan. Memang kira nak perang saja, walaupun tak perang-perang pun. Cuma pernah perang sebelum ni je. Okay. So national service ni ada berjalan mengikut kaedah mereka. Tu yang mereka tengok senapang bukan macam tinggi tengok besi. Kita memang orang boleh bagi M16 kita kan. Tapi sebab tinggi tengok besi, bagi aku baru tak terima kan. Kita kerti guna apa? Terbih, caplung. Yang tu kita kerti dah. Panah boleh gagah kan. Tu pun selera. Aku suruh tengok target kemak target tak tangkap. Yang tangkap kemak orang tu panah. Buat apa? Orang nak tengok target tu kena tangkap. Duduk tangkap semua bergaduh. Mai. Jadi apa kata kaedah kita terlalu koi-koi lah sebab kita bukan negara seperti mana Mesir. Okay. Jadi environment mereka itu menyebabkan keadaan tersebut berlaku. Maka Ikhwanul Muslimin mengajar ataupun mendidik, mengkader, mentarbiahkan dia punya anggota-anggota dia sampai kepada mampu untuk menggunakan perkakas-perkakas ketenteraan tersebut. Sebahagian dari mereka menganggotai Ikhwan. Dari itu dia kata, Ikhwan telah membantu pegawai-pegawai revolusi. Jamal Abdul Nasir yang turut terlibat dengan jemaah Ikhwan berjanji akan melaksanakan sistem pemerintahan Islam bila beliau memerintah. Jamal Abdul Nasir ni dia ahli Ikhwan. Okay. Masa ni berlaku perang dingin antara Mesir dengan Israel ni 1948. Israel ditubuhkan 1942 kan. Dia apa kena ingat sejarah sikit lah mengaji kitab ni. Aku pun ingat lupa lagu tu lah. Okay. Tapi lagu tu lagi dah ada. Right? So nak abang kata berlaku perang antara Mesir dan juga Israel. Jadi Jamal Abdul Nasir ni dia join Ikhwan. Bahkan dia berjanji untuk menegakkan daulat Islamiah apabila ia diberi kepercayaan untuk memimpin ataupun memerintah. Beliau telah bersumpah di hadapan Al-Quranul Karim kerana wakil Ikhwanul Muslimin salah ataupun salah syadid pada masa revolusi
bahawa beliau akan memerintah berdasarkan Al-Quran. Nah, abang kata dia bersumpah di depan Salah Syadi ni, yang mana dia kata kalau kita menang, aku dah jadi pemimpin ataupun menjadi presiden Mesir, kita akan memerintah berlandaskan kepada Al-Quran. Revolusi ini berjaya setelah dibantu oleh ikhwan dalam suasana paling kemuncak. Ni tahun 1948 kalau tak silap saya, perang Sinai. Yang mana memang support daripada tentera ataupun daripada golongan ikhwan ni cukup hebat. Tonton balik dia tengok. Kalau tak silap saya lah. Sebelum berlakunya perjanjian Camp David, itu di bawah ni, itu di bawah Anwar Sadat bukan dia. Sebelum tu lagi Jamal Abdul Nasir sebelum Anwar Sadat. Bagaimanapun dia kata, perisikan Amerika, Zionis dan komunis telah melaga-lagakan antara ikhwan dan pegawai-pegawai revolusi. Konspirasi yang dilakukannya begitu halus. Media massa komunis bangkit, konon mempertahankan ikhwanul muslimin, memuji dan menzahirkan kekuatannya menentang golongan imperialis. So, abang kata bila dia tahu benda tu akan berlaku, pakatan di antara pegawai-pegawai revolusi Mesir dengan gerakan ikhwan, maka pokok Zionis, Amerika, komunis ni dia buat konspirasi untuk menjahanamkan keadaan tersebut. Macam tu adalah lah. Bila pakatan tu duduk elok, dia buat main lah macam-macam untuk memecah belahkan pakatan. Contoh, sama lah dengan barisan pun. Tapi barisan ni dia tak kalut sangat lah sebab dia pemerintah. Ada kalut pembangkang ni. Apa tu dia keluar macam-macam lah. Dia keluar lah macam-macam. Haknya kaki baca blog, dia keluar blog macam-macam. Hak kaki Facebook, dia keluar Facebook macam-macam. Itu dia panggil perang cyber. Tapi itu apa yang kita baca dalam internet ni, jangan duk telan terus abang Sat. Relax lu, nak kalut di mana? Padahal kawan tu cakap berjalan, dia kena boleh. Ni macam aku duk cakap ni. Ada kaki jenis nak putang, dia boleh putang ni. Betul aku suruh mengaji dah kitab, senang aku nampuk kepala. Sebab apa? Ni, buka muka surat ni bro, dengar dia cerita apa. Ni bukti dia, fact and figure. SP pun tak apa ambil buku ni. Ni jenis duk cakap ikut suka kan, jenis yang mengajar, buat test aku hama tahu dah siang. Jadi, tak ada kitab pun naik Black Maria, nampak tak ada kitab. Jadi nak abang kata ni benda yang kita kena lebih. Sebab zaman lah orang boleh tipu. Zaman cyber dia tipu cara cyber. Dia boleh buh muka hau. Oh yang tu kita tak tahan. Memang benda tu kita tak buat. Tapi sebelum hang nak counter kata bukan hang, muka nak tak mana wah. Oh geri. Kan? Memang benda tu kita tak buat. Tapi sebelum hang nak counter balik yang kata bukan aku yang buat jahat ni, bukan aku dalam video tu. Lain lah kalau betul hang nak mengaku I am the man in the tape. Lain lah yang tu hang mengaku. Ni memang bukan hang lah. Video sejarah satu Malaysia Arabi. Hang nak counter balik macam mana? Muka nak tak tahu mana. Jadi benda-benda zaman lah ni lagu tu. Tapi itu benda yang seminit dua, takkan nak guna hujah seminit dua tu kita nak hukum dia salah tu. Oi. Sabar sah. Tapi dah memang hati perut berantu. Seminit dua pun jalan. Kan? Sebab apa? Dia memang tak suka pun dekat kawan tu. So bila hang dah menaruh persepsi tak suka, walaupun seminit dia bercakap tak betul, padahal seminit dia bercakap tu huraian dia macam lain. Hang guna pakai kata dia ni memang teruk. Dia ni memang jahat. Kapiak ni. Oh, tu yang kita takut tu. Tu yang aku tak bagi dia buat live streaming buat semua apa? Edar CD buat semua aku tak bagi. Sebab apa? Orang yang duduk di luar, yang tak memahami benda yang kita bincang, dia akan ada persepsi buruk. Hak duk mengaji ni pun persepsi macam-macam ni. Tambah duduk luar. Lerti. Ni duk mengaji ni, tak ada kitab orang-orang depan aku ni. Dalam hati perut duk berantu, duk geram. Nak mampu itu ustaz ni. Tu terang main mengaji, hang bayangkan orang yang duduk di luar. Jadi benda-benda lagu ni nak mengaji main. Tahu mengaji sudah, lambat juga dua dah nak heran apa. Jadi benda-benda zaman kita ni memang jadi lagu tu. Tu dia panggil zaman fitnah. Selagi mana kita boleh membendung fitnah tersebut, kita bendung sekadar kemampuan kita. Tapi kalau itu sudah takdir Tuhan, kita menerimanya dalam keadaan berlapang dada, karena kita yakin semuanya daripada Allah, dan yang mana datang daripada Allah semuanya indah-indah berlakar. Itu kaedah mentauhidkan Tuhan. Baik. Alright. Dia melanggar-langgarkan ikhwan dengan Jamal Abdul Nasir. Media massa Zionis pula mempamerkan kekuatan-kekuatan ikhwanul muslimin dan kemampuan mereka menguasai rejim Jamal Abdul Nasir.
Yang kata jahat dah jahat. Padahal mereka ni duduk dalam pakatan ni. Okay. Tapi geng-geng luar ni yang duk main, kata yang ni lebih kuat pada hak yang ni, hak yang ni lebih kuat pada hak yang ni, hak yang ni nak tikam hak yang ni. Padahal mereka duduk dalam tu tak ada apa pun. Hak geng luar ni yang duk buat segala keedah-keedah seperti yang dia sebut dekat kita. Yang terus apa? Geng macam kita duduk kat bawah ni, hak yang tak masuk meeting, bukan kita anti, kita yang lebih teruk pada buah yang duduk dalam. Sebab kita kaki baca punya. Kan? Padahal kita tak meeting pun dengan mereka. Apa persepakatan dan persefahaman yang mereka buat dalam pakatan tersebut. Tapi itu mengikut ke kampung ni teruk. I'm sorry to say. Mereka ke parlimen tu habis-habis tegak semua pula minoyak sekali dia. Kita ke kampung macam dok-dok. Lepas tu duk heran ni tengok tu. Mereka boleh minoyak sekali. Memanglah boleh minoyak sekali. Takkan nak keluar parlimen bertumbuk kot. Benda kena reti. Tapi dia bila tak cerdik ni susah. Kan? Hang piduk tang tu pun hang keluar minoyak lagu tu lah juga. Oi. Cuma dah hang tak duduk tang tu. Kan? Hang duduk kat kampung ni. Dia kata kita teruk rabat pokoknya buh bendera apa semua. Depa bebe tengkak dalam parlimen keluar minoyak sekali. Memanglah kerja dia keluar minoyak sekali. Kita je kita abad pokok buh bendera. Itu je kerja kita. Bila hang nak masuk sekali kan dia? Tunggu orang calon hang. Ngerti? Isu orang calon pula hang pula duduk dalam parlimen aku nak tengok hang nak keluar minoyak ke tak? Hang pun serba tu lah keluar minoyak sekali juga rupanya. Hak yang duduk ke bawah ni gantung bendera lagu tu. Memang hidup dia lagu tu. Boleh faham? Dan ni benda-benda yang dia cerita kat kita. Jadi orang luar ni yang duk mengapi-apikan antara Ikhwan Muslimin dan rejim Jamal Abdul Nasir. Maka duta Amerika menemui Jamal Abdul Nasir mencadangkan supaya beliau membubarkan dan menghapuskan jamaah Ikhwan Muslimin jika ia ingin bantuan dari Amerika. Ya, tu aku tak tahu. Amerika pandai tak dia masuk jarum? Pandai lah. Okay. Dia kata hang nak aku support hang. Mau tahu? Haram kata Ikhwan Muslimin. Aku support hang. Fully support bro. Boleh faham? Habis tu bila dia main tu bukan main saja. Betul? Ada benda dia main. Takkan dia main saja. Tak ada kerja dah main. Tapi jenis otak selut tak boleh fikir. Okay. Bagus tu. Boleh main. Satu yang Ustaz Azhar itu sebut kan. Bush hamba bagi masuk dalam masjid, aku hamba keluar. Bush pula Obama. Kan? Ustaz kena hamba keluar dari masjid. Tak. Okay. Jadi nak abang kata ini kaedah konspirasi. Jadi buku ni dia buka kaedah tu kat kita. Kalau kita tak faham tak payahlah. Sebabnya bagi faham tu Allah Ta'ala. Jadi konspirasi inilah yang bermain di mana-mana keadaan. Inilah modus operandi yang sama yang dilakukan oleh mereka kepada kita. Maka pada ketika ini dia kata prestasi Jamal Abdul Nasir menurun kerana menggulingkan Presiden Muhammad Najib yang sebelumnya dan menguasai tampuk pentadbiran. Okay. Dan betul lah juga betul ya. Reputasi dia turun sebab apa? Sebab dia nak cara menggulingkan Muhammad Najib. Bukan Najib sini. Ni Najib. Najib Perdana Menteri Mesir. Okay. Jadi nak abang kata Jamal Abdul Nasir naik dia menggulingkan Najib. Najib naik. Itu pandai-pandai sendiri ya sebut. Kan? Jadi nak abang kata tu yang kata sejarah berulang tu nak pergi mana? Go tu ya. Okay. Maka para pakar Amerika telah menasihatkan Jamal Abdul Nasir supaya membuat propaganda yang kononnya Presiden Muhammad Najib telah membuat percubaan untuk membunuh beliau dan beliau berjaya menyelamatkan diri dari percubaan ini. Bukan ada kerja apa pun. Saja abang kata Najib nak bunuh aku berjaya menyelamatkan diri. Sebab apa? Peristiwa ini secara logiknya akan menambahkan lagi prestasi Jamal Abdul Nasir. Habis itu dia gulingkan Najib, dia naik. Sebab apa? Sebab Najib nak bunuh dia. Konon-kononnya lah kata risikan Amerika ni. So bila keadaan jadi lagu tu, nama dia naik macam biasa lah. Padahal nama dia dah teruk dah. Sebab dia naik dalam atas dasar menggulingkan Najib. Maka dari sini dia kata, Jamal Abdul Nasir ingin menghapuskan 2 ekor burung dalam satu sangkar sekaligus. Siapa dia? Pertama sekali membebaskan diri dari jamaah Ikhwanul Muslimin. Kedua, meningkatkan prestasinya di kalangan rakyat.
Lagu tu je rupanya pokok politik ni. Alah, bila berteraskan kepada hawa nafsu, bila berlandaskan kepada dunia, beginilah konspirasinya. Tentunya ada orang tak mau masuk politik tu. Okay. Tapi kalau semua orang Islam tak involve dalam benda ni, macam mana Islam nak diketengahkan? Ni benda-benda yang kita kena faham. Sebab itu keadaan yang berlaku di Mesir, ada kalanya bersesuaian kita kiaskan dengan keadaan yang berlaku di negara kita. Ada kalanya tidak. Okay. Lebih tu orang-orang politik ni, cara kaedah pemikiran mereka, cara gerakan mereka, cara perjalanan mereka, mengambil kira setiap sudut dan aspek berlandaskan kepada environment sesuatu negara itu tadi. Lebih tu nak jadi ahli politik ni, kena berkawan dengan geng-geng politik. Baru kita boleh fikir cara politik. Tapi fikir cara politik pun pastikan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kalau kita hanyut dalam arus itu, kita akan tenggelam tanpa timbul lagi. Beliau membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Allah. Sebab dia dah sumpah lah. Okay. Jabal Abdul Nasir dia bersumpah di hadapan Ikhwanul Muslimin untuk menegakkan undang-undang Tuhan. Bila dia mendapat kuasa sebagai presiden. Beliau juga mereka cerita kononnya salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin telah melepaskan tembakan dalam percubaan membunuhnya. Nampak dia create cerita. Satu dahlah mungkin janji. Kedua dia create cerita ada orang nak buat dia. Dengan helah ini juga beliau telah mengeluarkan perintah menangkap segala anggota. Menangkap anggota jamaah Ikhwan dan menggantung pemimpinnya yang zalim. Dahsyat. Nah, abang kata apa yang berlaku sekarang ni 529 orang tu merupakan siri ulangan di atas apa yang telah dilakukan oleh Jamal Abdul Nasir kepada anggota-anggota Ikhwan. Dah kena gantung dah geng tu sebelum ni. Seramai 6 orang dari kalangan pemimpin Ikhwan yang terbaik telah dihukum gantung. Siapa dia? Muhammad Faraghi, Mustasyar Abdul Khadir Auda, Ibrahim At-Tayyib, Handawi, Yusuf Tala'at dan Muhammad Abdul Latif. Ni 6 orang pemimpin Ikhwan yang hebat telah digantung di zaman Jamal Abdul Nasir. Ini yang kita sejarah Mesir. Okay. Jadi secara detail tuan boleh balik cari sekali lagi. Tapi dalam kitab ni dia cerita dekat kita keadaan dia macam tu. Bukan kata 529 orang ini merupakan perkara pertama melalui hukuman gantung tersebut. Bahkan kawan-kawan mereka, pejuang-pejuang yang terdahulu daripada mereka telah pun melalui perjalanan yang sama. Itunya dalam suratul Ahzab kan, Tuhan menceritakan bagaimana lelaki-lelaki yang berjanji untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Ada di kalangan mereka yang telah pun menunaikan janji tersebut. Dan ada yang masih lagi menunggu giliran di atas janji tadi. Dan mereka tidak pernah menukar janji mereka. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Tuhan di dalam golongan tersebut. Dalam tahun 1969, Allah silap 1965, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung pada minggu depan.